Didik TV KPM. Okey, terima kasih Irfan. Okey, sebagaimana yang standard pembelajaran seketika tadi yang Cikgu Syam terangkan, untuk ciri-ciri gurindam adalah 1.1.2. Jadi di sini Cikgu Syam ada senaraikan untuk pemahaman pelajar-pelajar, murid-murid tentang ciri-ciri gurindam. Okay, bagaimana kita nak membezakan antara setiap puisi tadi. Okay, sebab sebagaimana Cikgu Syam sebut, bila sebut puisi Melayu tradisional dia ada 4, jadi setiap ciri itu dia berbeza-beza. Okey, jadi kita melihat ciri gurindam yang pertama sekali. Okey, di mana puisi Melayu tradisional yang berbentuk terikat. Okey, dia berbentuk terikat. Kenapa terikat? Kerana rima akhirnya boleh berdiri dengan sendiri. Okey. Kemudian yang kedua di mana mempunyai 2 baris serangkap. Sebagaimana Cikgu Syam sebut tadi, gurindam mempunyai 2 baris dalam satu rangkap yang terdapat dalam buku teks Nilai Insan. Ada 2 tajuk yang perlu pelajar-pelajar, murid-murid kuasai gurindam tersebut. Di mana 2 baris serangkap tetapi jumlah rangkapnya adalah bebas. Dia boleh terdiri daripada 10 rangkap, 5 rangkap, 6 rangkap. Maksudnya dari segi rangkap gurindam ini dia berbentuk bebas. Dan juga tidak terhadlah, Cikgu. Dia tidak terhad. Berapa rangkap tak kisah. Okey. Kemudian yang ketiga, di mana ciri-ciri gurindam yang ketiga, di mana baris yang pertama adalah syarat. Okey, syarat dan jawapannya akan berada pada baris yang kedua. Ini orang sebut ciri gurindam. Baris 1 syarat, baris 2 adalah jawapannya, Irfan. Okey. Kemudian ciri yang keempat ialah di mana skema rima hujung. Skema rima hujung bercorak serima iaitu berakhir dengan AA. Sebagaimana yang Cikgu iramakan sebentar tadi, contohnya kan. Contohnya orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya hendaklah dijaga. Jadi dia berakhir dengan AA. Dia serima. Yang sama, betul Irfan. Di mana setiap rangkap dia, rangkap yang pertama AA, rangkap yang kedua AA, sampailah sekiranya gurindam itu mempunyai 10 rangkap, semuanya dia serima dan berakhir dengan AA. Okey. Kemudian wujud unsur asonansi. Dalam gurindam ini, dalam puisi, tak kiralah sama ada dalam gurindam, dalam syair, dalam sloka, dalam gurindam, dia mesti adanya asonansi. Apa itu asonansi? Baru Rifan nak tanya, Cikgu. Apa itu asonansi? Yang dah Cikgu bolkan asonansi di sini. Okey, jadi asonansi ini dia merupakan unsur perulangan bunyi huruf vokal. Sebab dalam puisi ini dia ada bunyi dia. Bunyi huruf vokal iaitu huruf vokalnya A, E, I, O dan juga U. Tetapi syaratnya Irfan. Syaratnya bagaimana? Syaratnya dia mesti diulang sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu baris. Kalau bukan 3 kali maknanya itu bukan gurindam. Tak boleh, tak boleh ambil untuk asonansi dia. Untuk unsur bunyi asonansi dia. Okey. Kemudian juga wujud aliterasi. Aliterasi ni kalau asonansi ialah huruf vokal, aliterasi mestilah huruf apa dia Irfan? Cikgu Syam nak tahu. Huruf Huruf apa agak-agak? konsonan, Cikgu? Ya, betul Irfan. Baik, betul. Konsonan. Pun sama juga syaratnya Irfan. Dia mesti diulang 3 kali atau lebih dalam satu baris. Okey, itu yang kelima cirinya. Dan fungsi gurindam ini di mana murid-murid perlu tahu di mana fungsinya adalah untuk memberikan pengajaran. Memberikan pengajaran, kemudian memberikan nasihat serta memberikan hiburan dan menyatakan perasaan cinta. Itu fungsi gurindam. Yang mana isinya perlu mempunyai pemikiran yang sangat bernas dan bukan bersifat main-main. Maksudnya untuk gurindam dia berbeza dengan pantun sebab gurindam ini dia lebih kepada nasihat dan juga pengajaran. Dan juga pengajaran dan sesekali adanya juga diselitkan tentang unsur hiburan. Okey. Teruskan lagi. Silakan, Cikgu. Okey. Jadi pada pagi ini perkongsian Cikgu Syam bersama dengan murid-murid pada pagi ini, sebagaimana Cikgu Syam sebut, kita nak membedah satu gurindam yang terdapat dalam buku teks Nilai Insan iaitu gurindam Beberapa Petua Hidup. Yang mana gurindam Beberapa Petua Hidup ini terdiri daripada 10 rangkap. Terdiri daripada 10 rangkap di sini kalau kita lihat. Sebab sebagaimana tadi yang Cikgu Syam sebut ciri dia boleh terdiri daripada
Tak kisah berapa rangkap pun. Betul. Asalkan dia mempunyai 2 baris. Okey, so kita tengok di sini. Hari ini kita nak mengkaji pula standard pembelajaran tentang maksud gurindam. Kalau kita lihat pada rangkap yang pertama di sini. Rangkap yang pertama diceritakan orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Maksudnya pada baris yang pertama ini merupakan syarat dan jawapannya ada pada baris yang kedua. Jadi apakah maksudnya di sini? Maksudnya menjelaskan bahawasanya sifat seseorang yang malas akan menyebabkan kehidupannya akan menjadi menderita. Manakala orang yang rajin biasanya akan disenangi dan disukai oleh orang ramai. Maksudnya pada rangkap yang pertama sini dah menunjukkan tentang fungsi gurindam tadi ialah untuk memberikan nasihat. Itu maksud pada rangkap yang pertama. Manakala maksud rangkap yang kedua, barang siapa mungkir janji namanya tentu menjadi keji. Jadi di sini dijelaskan seseorang yang suka bersifat mungkir janji, tidak menepati janji, biasanya tidak akan disukai oleh masyarakat. Akan menyebabkan namanya menjadi keji. Itu rangkap yang kedua. Manakala rangkap yang ketiga, kalau diri kena angkara turutlah susah sanak saudara. Syaratnya di sini kalau diri kena angkara, maksudnya di sini jika diri kita terkena sesuatu musibah. Sudah pasti akan menyusahkan ahli keluarga kita. Itu jawabnya pada baris yang kedua. Kemudian pada rangkap yang keempat, segala maksiat ada di dunia, ikhtiarkan diri menjauhi dia. Pada maksud rangkap yang keempat di sini dijelaskan segala perbuatan yang keji. Apa dia perbuatan yang keji? Contohnya kita mengumpat, contohnya kita mengambil harta orang, di sekeliling kita, maksudnya kita perlu menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Okey, kita teruskan lagi. Hukuman bagi orang berdosa dengan tiada memandang bangsa. Apa maksudnya? Maksudnya di sini setiap perbuatan yang salah, hukumannya adalah tetap sama dan tidak memandang kepada bangsanya. Di situ kita melihat keadilan. Betul tak, Irfan? Ya, betul tak? Okey. Kemudian rangkap yang kelima, orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya wajib dijaga. Okey, apa maksudnya di sini? Di mana kita harus menghormati golongan wanita. Dan jangan sesekali menjatuhkan maruahnya. Maksudnya syarat gurindam ini, maksud gurindam ini bila kita kaji, dia syarat dengan pengajaran, memberikan nasihat kepada kita. Begitu juga pada rangkap yang ke-6, kalau tiada emas di pinggang, sanak saudara menjadi renggang. Sekiranya kita tidak memiliki harta yang banyak, menyebabkan hubungan kekeluargaan kita akan menjadi renggang. Diteruskan pula pada rangkap yang ke-7, ada uang badan tak sihat, tidak bernikmat apa dibuat. Jadi sekiranya kita tidak mempunyai banyak harta, tidak akan berguna sekiranya kesihatan kita tercecas. Dan pada maksud yang ke-9, pada rangkap yang ke-9, jika diturut kehendak hati, kelak boleh menjadi mati, di mana diceritakan di sini tentang seseorang ni janganlah terlalu suka mengikut perasaan. Maksudnya apa yang kita nak buat, kita jangan terlalu mengikut perasaan. Kelak kenapa? Jawapannya di sini. Kelak akan memudaratkan diri kita sendiri. Kemudian rangkap yang ke-10, kunci hati ialah iman, kepada kelakuan jadi pedoman. Apa maksudnya? Di mana setiap orang perlu mempunyai pegangan dalam kehidupan sendiri. Maksudnya dijelaskan di sini bagaimana kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita perlu berpandukan kepada maksud gurindam yang dibincangkan seketika tadi. Dia syarat dengan pengajaran, syarat dengan nasihat dan sesekali dia memberikan hiburan kepada kita. Itu maksud secara keseluruhan bermula pada rangkap yang pertama sehinggalah pada rangkap yang ke-10. Irfan ada nak tanya Cikgu Syam tak? Ya, Irfan ada ingin memberikan pendapat lah Cikgu sebab Irfan rasa gurindam yang Cikgu telah ceritakan tadi dengan maksudnya, bila kita baca syarat dan juga jawapan, memang senang untuk kita faham. Maksudnya maksud yang telah diberikan tu taklah macam ada beralas dan sebagainya. Kita boleh faham secara terus kalau kita membaca sekali pandang. Ya, betul. Yang penting pelajar kena memahami ciri-cirinya bagaimana. Baik, dan satu soalan daripada saya Cikgu, adakah pelajar-pelajar kita atau murid kita ni belajar gurindam setibanya mereka di menengah atas ataupun
tingkatan 5 sahaja. Okey, gurindam ini kalau menurut di SKP hanya diajar di tingkatan 5 sahaja. 5 sahaja. 5 sahaja sebab Okey. genre puisi Melayu tradisional ini ada 4 iaitu pantun, syair, seloka dan juga gurindam. Seloka dan gurindam diajar di tingkatan 5. Manakala pantun dan juga syair diajar di tingkatan 4. Jadi pelajar hari ini yang berada bersama Cikgu Syah adalah merupakan pelajar-pelajar tingkatan 5. Tingkatan 5. Ya, Jadinya murid-murid kita tak boleh lupa jugalah yang lama-lama. Ya, Kena tak boleh ingat lupa. semua sebab Betul. SPM nanti akan kita gabungkan semua sekali. Betul, Betul kan Irfan. cikgu? Ya. Didik TV KPM